Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita membuka majlis ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba walau syi'ta ja'alta sa'ba sahla ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuan Imam Bilal Pengurusi Jawatan Kuasa Muslimin Muslimat yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi Allah memilih kita untuk terus mencari ilmu dan mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar satu ketika dia mendengar seseorang berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang yang sedikit. Sayyidina Umar tanya kepada dia, kenapa engkau doa daripada orang yang sedikit? Dia kata, hai Umar, bukankah engkau tidak melihat tidakkah engkau melihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sahaja daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas pada itu Sayyidina Umar kata, sesungguhnya di sana ada orang yang lebih faham Al-Quran daripada Umar. Pelik Sayyidina Umar, tiba-tiba orang berdoa supaya menjadi orang yang sedikit. Puan-puan, dalam surah Al-Waqi'ah juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Sebahagian besar sahaja orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, orang yang muqarrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Golongan yang sabiqun as-sabiqun, yang berlumba-lumba untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, ramai daripada umat yang terdahulu, sedikit sahaja daripada umat yang kemudian. Ini sedikit sahaja daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-puan, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala bila baca surah Al-Waqi'ah tu sampai kat situ doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang yang sedikit. Orang sedikit. Tuan-puan, hari ini kita lihat di Pulau Perdana ni berapa ribu orang yang ada yang boleh datang masjid, berapa ribu yang boleh datang. Agak masa dalam hari Jumaat kalau kita lihat penuh sampai ke belakang tu kan. Semua balai kita tu pun penuh. Mana pergi orang tu? Katalah kita ambil separuh aja, mungkin dapat Taman Teratai, Pulau Emas yang datang. Kita kata inilah satu dewan ni, satu dewan kita ni. Satu dewan ni muat berapa ni? 1000 lebih kan? 1000. Yang ada pada kita ni sikit ni lah, 4 baris, 3 baris, kadang 2 baris, kadang sebaris. Dia betul lah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalilum sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebahagian kecil saja yang menyaut apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Taala istiqamahkan kita dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi golongan yang sedikit ini, golongan yang sedikit. Majoriti ni demokrasi je nak amandemen je, kan? Majoriti dia nak demokrasi, yang demokrasi tu dia nak, yang tu dia nak. Tapi kalau bab ibadat ni dia tak perlu kepada tu al-haq wal batil, dia tak perlu kepada demokrasi, tidak perlu kepada majoriti. Kadang-kadang seorang juga dia benar, orang lain semuanya pendapat dia salah, tetapi seorang itu mungkin benar. Itu al-haq wal batil. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita dalam golongan yang sedikit ini, insya-Allah. Kita dah sampai kepada surat 155 daripada kitab Minhajul Abidin ni.
Aqabah yang ketiga, halangan yang keempat. Puncak yang ketiga, halangan yang keempat. Puncak yang pertama dulu puncak ilmu, puncak yang kedua puncak taubat, puncak yang ketiga ni diletakkan 3 halangan kepada kita. Halangan 4 halangan. Halangan pertama, dunia, engkau tanganinya dengan zuhud. Halangan yang kedua, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, engkau tanganinya dengan khalwat ataupun uzlah. Halangan yang ketiga, syaitan, engkau jadikan benar-benar syaitan itu musuh engkau. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kena jadikan syaitan tu benar-benar musuh kita. Bila musuh, kita kena sentiasa berhati-hati dalam semua pergerakan kita, dalam semua tingkah laku kita, dalam semua azam kita, niat kita, nak kena jaga. Sebab musuh Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tunggu je. Kerja dia tak ada kerja lain, kerja dia tunggu untuk merosakkan kita. Jadi aqabah pertama, halangan pertama dunia, tangani dengan zuhud. Yang kedua, makhluk Allah, tanganinya dengan uzlah ataupun khalwat. Jangan banyak sangat bergaul dengan manusia. Bila bergaul dengan manusia ni kena pilih. Mana yang boleh meningkatkan keimanan kita, kita bergaul dengan dia. Mana yang menyebabkan kita lara, lalai, kena jauhkan daripada dia. Yang ketiga, syaitan jadikan dia benar-benar musuh engkau. Walaupun dia ajak kepada kebaikan sekalipun, syaitan tetap akan kona balik, ambil, jadikan kita ataupun rosakkan kita. Yang keempat, nafsu. Nafsu hanya dapat ditangani dengan takwa. Hari ini kita belajar tentang at-taqwa. Apa itu takwa? Bila kita dapat takwa, macam mana kita sentuh pada minggu lepas, bila kita dapat je takwa, Allah Ta'ala berikan kepada kita dunia dan akhirat. Allah Ta'ala bagi macam-macam kepada kita, kesenangan, kelapangan. Yang paling penting ialah kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 155 di dalam Al-Quran, takwa mengandungi 3 pengertian. Pertama, takwa bererti takut. Wa iyaya fattaqun. Dan hendaklah kepada aku saja kamu bertakwa. Takwa bererti takut. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan peliharalah diri kamu daripada huru-hara kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, engkau akan dibalas dengan suatu yang tidak baik. Balas dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, balas dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, takwa bererti patuh dan tunduk. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ibnu Abbas berkata, taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Mujahid mengatakan wajib bagi kita taat kepada Allah, tidak membantah, sentiasa mengingatinya, mensyukuri nikmatnya dan tidak kufur. Ni erti takwa. Sayyid Ibnu Abbas ni, dia lihat malaikat 2 kali. Ibnu Abbas lihat malaikat 2 kali dalam hidup. Rasulullah kali kedua dilihat, Rasulullah kata nanti kamu akan dicabut penglihatan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas. Akhirnya masa dia penghujung umur, mata dia buta. Dia dapat peluang lihat malaikat 2 kali. Malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Rasulullah sebut nanti engkau akan dicabut penglihatannya sebab dah nampak benda, ada nampak rahsia. Kita kalau diberikan buka rahsia ni susah kita nak jaga rahsia, tuan-puan. Jadi kalau ada rahsia dah, orang bisik-bisik je, tak payah nak tahu apa benda dia nak bercakap tu, biar dia bercakap je, kita tak payah ambil tahu. Sebab kalau kita tahu je rahsia tu, susah kita nak fikir. Rupa-rupanya dia bercerita tentang seseorang yang tertentu, yang kalau kita tahu, kita pun nak cerita je, nak cerita ke tahu je. Jadi tak payahlah.
Kan tak ada rahsia tak payah. Ini rahsia ni. Habis rahsia tu sampai balik telinga kita. Rahsia ni jangan cerita pada orang lain. Oh, dia cerita juga sampai balik pada kita. Yang ketiga, takwa bererti membersihkan diri daripada segala dosa. Dan inilah hakikat takwa sebagaimana firman Allah, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka mereka adalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Taat pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Rasul dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di atas Allah berfirman tentang taat, takut dan akhirnya menyebut tentang takwa. Taat, takut dan akhirnya menyebut tentang takwa. Jadi selain daripada takwa itu bererti taat dan takut, ia juga bererti membersihkan diri daripada perbuatan maksiat sebagaimana yang disebut di atas. Saya pun ni di Masjid Saujana, Ustaz Khidir kita. Ustaz ngajar kat bawah boleh? Ustaz ngajar kat bawah pakai tu. Kita boleh, tak masalah. Ngajar kat tinggi ni kan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di situ ditunjukkan adab bagaimana satu majlis ilmu yang dikondak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam, datang dengan rupa yang cantik, yang pakaian yang bersih, rambut yang sangat hitam, kemas, tidak ada tanda-tanda musafir padanya. Tiba-tiba dia duduk berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letak tangan dia atas paha Rasulullah, tanya, "Ya Rasul, apa maksud Islam? Mahal Islam?" tanya. Di situ para ulama mengatakan bahawa itulah sebenarnya majlis ilmu yang sebenarnya. Dia kata duduk bawah, ramai-ramai duduk ni, dekat-dekat gitu majlis sebenarnya untuk datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Kadang-kadang kita duduk lama, ni lutut pula ada masalah. Kalau ustaz ada masalah lutut kan. Ada yang macam ni keadaan dia, kesian pula kepada muslimat tu. Jadi tengok pada keadaan lah, Ada pun mana yang lebih baik tanya antara duduk di sini dengan duduk di bawah, sudah tentu jawapannya duduk di bawah, duduk sama, duduk di bawah kita bersama dekat dengan tu. Sebab itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Saujana sana saya mengajar pagi Jumaat, dia boleh tak boleh duduk tak masalah, sebab semua tu dia tak. Orang yang sangat menjaga ilmu ni dia sangat jaga tentang keberkatan. Al-adab yang Ustaz Sulaiman mengajar kitab Bidayatul Hidayah tu, sebelum datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia mesti datang dengan adab. Untuk datang hidayah Allah Subhanahu wa taala mesti kita beradab dalam majlis ilmu, dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab dia, adab. Ustaz Nuruddin, kami dulu di Mesir, talaki juga dengan dia. Tak boleh kalau kita gerak badan pun, nak ubah badan pun dia sangat menjaga. Tapi akhir-akhir ini saya tengok dia mungkin dalam majlis-majlis yang besar gitu, agaknya orang nak gerak. Dulu tak ada handphone, maknanya kalau kita buat benda lain sikit pun dia terus je hantar keluar je. Kita nak ubah kaki tu pun duduk, nak kena duduk macam kita duduk rakaat yang kedua tu, duduk tahiyat rakaat kedua tu, nak kena duduk macam tu. Ataupun duduk kan, duduk macam kita nak menghadap tok guru kita tu, duduk gitu. Duduk gitu. Kita tak boleh sakit lutut. Jadi terpaksa pilih yang belakang tiang sana. Belakang tiang pilih. Orang ramai kita pilih yang belakang tiang sana. Sebab apa? Kita nak ubah kaki dan sebagainya. Kaki lutut sakit. Lutut sakit. Allahu Akbar. Begitu sekali ulama dahulu jaga tentang adab ini supaya keberkatan ilmu itu turun. Satu lagi tuan-puan, saya sebenarnya cerita pasal adab ni saya nak pasal ni je. Kitab seorang, dua orang kita pegang. Ustaz pula yang tu. Ustaz pula yang baca. Orang lain tak ada kitab.
macam ingat semua je, tapi tak apa juga nanti Ji masukkan dalam YouTube kan. Jadi semua orang dapat tengok pula tu. Itu pula, tapi kita tidak ada catatan. Catatan. Ambil sini, kita tulis situ. Tuan-puan, dia ada sebab apa kita kena tulis ni? Supaya dia jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, kami jadikan tangan mereka berbicara. Tangan mereka ni berbicara. Jadi supaya tangan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dah belajar, Engkau perintahkan saya belajar, saya dah belajar, saya cari ilmu untuk beribadat pada Engkau ya Allah, ini sebagai buktinya ya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan bercakap, kaki menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Yasin, jumpa, cuma kita tak praktikkan dia, tak praktik. Dalam khutbah Jumaat pun boleh buat gitu, jarang orang buat je kan. Kita duduk je. Kalau kita pegang pen satu, kertas satu agaknya kan, boleh ditulis poin-poin. Ada poin-poin yang dilentaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam isi pengajaran yang diajar ni, tetapi poin yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang sangat penting tu. Poin yang sangat penting. Oh, ini kefahaman yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi waktu itu. Tapi bila kita solat dia, kita lupa. Kita buat kerja kita apa poinnya itu apa ni? Nak dapatkan balik tu lama baru dapat balik. Tu yang kita nak. Gampang kita kena ubah. Jangan benda yang biasa kita biasa buat, kita buat macam ni yang biasa, tapi yang biasa ni tak betul. Yang biasa ni tak betul. Yang betul ni macam mana? Kita kena biasakan yang betul tu. Jangan buat yang biasa-biasa ni, tapi kita kena biasakan yang betul. Yang betul kita buat, kita apa yang kita perlu buat kalau kita menuntut ilmu. Itu sedikit tambahan. Seterusnya, sebahagian ulama membahagikan peringkat takwa kepada 3. Pertama, membersihkan daripada perbuatan musyrik. Yang kedua, membersihkan diri daripada perbuatan bid'ah. Yang ketiga, membersihkan diri daripada segala perbuatan maksiat. Musyrik, bid'ah, maksiat. Dapat lari daripada ni, itu dah yang dinamakan sebagai takwa. Tak ada mandi semangat. Dulu di Gelang Patah, dia orang nelayan, dia buat apa tu yang ancak dia panggil apa? Ancak. Itu je. Dia letak apa nama barang-barang tu, dia hanyutkan. Tu dia panggil apa tu? Panggil apa? Istilah dia. Ancak ke apa? Betul. Ancak ke apa? Allah Alam. Saya pergi tidur juga di pulau antara Johor dengan Singapura tu, satu pulau. Situ pulau apa yang kecil tengah-tengah tu? Pulau Pisang. Bukan Pulau Pisang. Pulau Merabung itu, kalau tidak silap saya. Tidur kat situ, ada kubur. Nelayan beritahu, Ustaz, dulu kubur tu selalu bersih, ada kain kuning, kain putih, dan kadang-kadang ada kelambu dulu. Rupanya tempat dia orang pergi muja kat situ. Tempat pergi muja. Dulu kubur banyak sikit, sekarang ni tinggal berapa je kubur. Itu tidur-tidur. Asal tak nampak kubur tak apa, masuk je pukul 3 ke 4 pagi. Nampak kenapa cerah je kubur ni. Rupanya dalam kepala kita apa? Kubur hantu. Aku jenis takut hantu. Tak boleh tidur. Tak takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok juga ke Nesan tu kan tidur. Dia pulau terkecil, tidur kat tepi pantai, nampak je tu. Tak tidurlah kita. Allah Taala uji iman. Betul pun takut. Kubur pun takut. Nesan tu pun takut. Allah Subhanahu Wa Taala hilang ke mana? Baru kubur. Ceritanya tempat tu ada tempat musyrik, apa perkara bid'ah, perkara khurafat yang dibuat. Kalau dibuat boleh berlaku syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan diri daripada perbuatan musyrik, syirik, bersihkan diri daripada perbuatan bid'ah, bersihkan diri daripada segala perbuatan maksiat. Semua ini terkandung dalam sebuah ayat
laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Surah Al-Maidah ayat 93. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman setelah mengerjakan amal yang soleh pada apa yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan. Maka perkataan takwa yang pertama mengandungi erti membersihkan diri daripada perbuatan musyrik dan iman yang disertai tauhid. Sedangkan erti yang kedua mengandungi erti menjauhi perbuatan bid'ah dan keimanan yang disertai ikrar atas akidah sunnah wal jamaah. Bila buku yang macam ni dia sebut akidah sunnah wal jamaah, dia akan merujuk kepada dua saja. Pertama, Imam Asy'ariyah, yang kedua Imam Al-Maturidi. Imam Al-Maturidi. Kalau kitab Imam Ghazali dia sebut akidah sunnah wal jamaah, dia akan rujuk pada dua tu je, Al-Maturidi dengan Asy'ariyah. Manakala erti yang ketiga pula ialah membersihkan diri daripada segala maksiat dengan disertakan ihsan yang bererti istiqamah dalam ketaatan. Ini yang kita sebut tadi, tiga-tiga tu terkandung dalam satu ayat ini. Demikianlah penjelasan para ulama mengenai erti takwa. Saya berpendapat takwa bererti menjauhi segala yang halal secara berlebih-lebihan. Saya berpendapat, Ghazali berpendapat bahawa takwa itu ialah menjauhi segala yang halal secara berlebih-lebihan. Ulama bahagikan kepada tiga perkara dalam benda yang halal ni. Tiga. Yang pertama disebut ad-daruriyat, daruri. Yang kedua al-hajiyat, yang hajat, satu keperluan. Yang ketiga tahsiniyat. Daruriyat, hajiyat dengan tahsiniyat. Tiga ni keperluan. Dia tiga-tiga ni halal. Tapi yang tahsiniyat ini untuk aksesori ini itu pun dijauhi. Itulah disebut sebagai takwa juga. Yang aksesori. Rim kereta dah ada, tukar rim yang lebih. Itu tahsiniyat. Bagi orang biasa tak ada masalah. Bagi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu jadi masalah kepada dia. Jadi masalah. Sebab tukar rim berapa? 3,000. 3,000 tu kalau engkau gunakan untuk yang lain yang lebih besar fadilatnya, lebih menguntungkan akhirat engkau daripada dunia engkau. Itu ada masalah kepada dia. Tetapi bagi orang awam dia tak ada masalah. Tukar yang tu halal. Walaupun dia benda tu halal, bagi halal, tetapi bagi mereka yang dah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu pun diambil kira. Lalu mereka keluarkan kaedah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang yang baik-baik, hasanah, dia nampak perkara itu sebagai sesuatu yang baik. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tetapi bagi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minum air. Minum air dah cukup. Air ni dah cukup. Tapi rasa tak sedap. Kita letak ais. Tu tahsiniyat. Yang lebih tu. Bagi mereka yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bimbang-bimbang bila engkau mengambil nikmat terlalu banyak di dunia, di akhirat engkau dikurangkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mereka bimbang. Tapi bagi orang awam macam kita ni, Ustaz, takkan tak boleh Ustaz. Ustaz boleh tak minum ais ni? Susah kita nak jawab. Tak boleh minum. Macam mana benda tu halal? Minum je lah. Minum. Tapi bila kita bergerak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda yang boleh menyebabkan kita jauh, kita cenderung kepada dunia, benda itu dijauhkan supaya hatinya bergerak betul-betul lurus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertakwa disebut muttaqin.
kerana mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan menjaga diri agar tidak jatuh kepada perkara-perkara yang membahayakan. Daripada perkataan ulama dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyusun membuat kesimpulan bahawa erti takwa ialah menjauhi segala yang mendatangkan mudarat kepada agama, seperti pantang bagi orang yang sakit. Dia menjauhi atau tidak makan sesuatu makanan dengan tujuan agar penyakitnya tidak menjadi parah. Dah tahu dah minum gula, air manis, dah tahu dah dia akan memudaratkan, jadi jaga air teh kurang manis. Pak Lang mana Pak Lang? Kita selalu minum pagi-pagi. Pak Lang air teh tarik kurang manis, susu kurangkan sikit. Bukan pasal GST. Esok dah kena GST Sudahkah anda bersedia? Sedia tak bersedia, semua tetap akan kena kan? Semua tetap akan kena. InsyaAllah, moga dia mendatangkan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala bila dia buat sesuatu perkara, dia luluskan suatu perkara, dia tidak akan menjadi suatu yang lebih negatif, lebih kurang berbanding yang kemudiannya. Ya, kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia cetuskan suatu perkara, dia akan jadikan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, lebih baik. Faham maksud saya? Bukan pada kita kata sistem. Tidak, ini untuk individu. Apa sahaja yang dibuat, yang terkena kepada kita, apa sahaja ujian yang terkena kepada kita, dia akan mencetuskan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Kalau kita boleh ambil yang positifnya, Jadi jangan kita bimbang, insya-Allah Allah Taala pasti akan memberikan yang lebih baik untuk kita. Yakin, kecuali syarat kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau itu masalah itu akan membawa kita lebih baik lagi. Kalau GST itu satu masalah itu akan membawa kita lebih baik lagi ke hadapan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bukakan jalan-jalan yang lain. Kaedah kata, kalau sempit luas, kalau luas sempit. Kalau kita sempit, Allah Ta'ala bagi idea macam-macam untuk keluar daripada masalah. Kalau kita tidak ada masalah, sebenarnya kita jadi sempit. Sebab kita dah tak fikir apa-apa dah. Jadi kosong je kepala kita. Nak buat macam mana lagi. Tapi kalau kita ada masalah, kita akan buat macam-macam. Macam ni boleh tak? Macam ni boleh tak? Macam ni boleh tak? Macam ni boleh tak? Di sistem manusia ni tuan-tuan, macam mana hebat sekalipun sistem itu diletakkan, pasti akan ada cara orang untuk keluar daripada sistem itu. Itu kena yakin. Macam mana dia buat pun, nak ketat, nak jaga ni, tetap akan ada lubang untuk keluar. Sebab itu kaedah. Sempit je, luas. Luas je, sempit. Luas je, sempit. Kan? Tak boleh bahas panjang-panjang. Esok kita hadapilah, insya-Allah. Daripada perkataan ulama dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyusun membuat kesimpulan bahawa erti takwa ialah menjauhi segala yang boleh mendatangkan mudarat kepada agama, seperti pantang bagi orang yang sakit. Sedangkan apa yang dikhawatirkan boleh mendatangkan mudarat pada agama ada dua perkara. Dia bagi contoh tadi pasal orang sakit tu. Sebelum sakit ataupun sakit, dia pantang. Kalau pantang jumpa, kenalah. Pantang jumpa, belasah. Dah tahu sakit, pantang jumpa, belasah. Kenalah tu. Pertama, perbuatan maksiat dan perkara-perkara yang nyata-nyata haram. Sedangkan yang dikhawatirkan boleh mendatangkan mudarat pada agama ada dua perkara. Pertama, perbuatan maksiat dan perkara-perkara yang nyata-nyata haramnya. Jelas haram. Dia boleh memudaratkan din kita, agama kita. Yang kedua, perkara yang dihalalkan tetapi melampaui batas.
Kerana perbuatan seperti itu akan mengheret kepada perbuatan haram dan maksiat, kerana dorongan nafsu, kenakalannya serta bantahannya. Perkara halal tetapi melampaui batas. Melampaui batas. Maka barang siapa ingin selamat daripada bahaya dalam masalah agama, hendaklah menjauhi perkara yang nyata-nyata haram dan menahan diri daripada perkara halal secara berlebih-lebihan, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi di atas. Perkara yang mesti ditinggalkan juga ialah perkara syubhat. Takwa ni artinya tinggalkan syubhat. Syubhat, apa syubhat? Bila ada ragu saja, itu sebagai syubhat lah tu. Ayam NFC. NFC. KFC masuk pula YouTube nanti. NFC. Kita namakan NFC lah. Ayam NFC. Seorang kata halal makan. Sebab apa? Ada cap halal semua. Selesai masalah. Makanlah. Ada ragu-ragu tak? Tak ada ragu-ragu. Okey, makan. Seorang lagi dia kata tak. Dia ayam NFC ni mati dia bukan mati sembelih. Mati dia sebab apa? Mati celup air panas. Sebab dia pusing tu laju sangat. Dia sembelih, dia gantung tu, dia automatik kan pusing itu, masuk air panas. Dia sembelih zoom masuk air panas. Zoom masuk air panas. Mati dia sebab mati air panas. Maka dia jadi bangkai. Ayam NFC tu hukum dia haram dimakan. Dia kata tak, kau cerita je. Dia mula syak dalam diri. Boleh ke halal ke tak halal? Halal ke tak halal? Halal ke tak halal? Bila tinggal timbul macam tu, itu namanya syubhah lah tu. Engkau tak ada syubhah, makan halal. Dia tanya lagi, seorang ustaz yang sama dia tanya. Seorang dia tanya produk yang sama. Seorang dia tanya ustaz, saya dengar ustaz ni tak. Awak punya tak boleh makan. Sebab apa? Syubhah, kebanyakan yang syubhah jatuh kepada yang haram, tak boleh makan. Orang yang ketiga pening kepala. Dia tengok je orang tiga ni. Ustaz ni kalau bagi pada ustaz halal kot. Ustaz dia bagi makan. Orang yang pertama, ustaz jom makan, kita pun makan. Yang kedua datang, dia tak makan. Kita tak makan juga. Tak boleh makan ni. Sebab apa dia tak bagi pada kita? Bukan kerana tu, tapi kerana syubhah tadi. Orang tadi tu dia tak boleh makan. Ustaz, boleh makan tak ikan keli yang diternak di bawah daging? Itulah binatang tu. Boleh tak? Dekat air batu cendol tadi seorang meninggal kan, mati. Babi mati. Dan tukang langgar tu pun mati. Kejap tadi 6.40 tadi. Selekoh sebelum sampai ke cendol Ulucuh. Satu lagi mati. Saya ceritakan Omar dia pun motor dia pun mati juga. Dia abang nak buat kelakar ke? Memang betul, hakikatnya betul lah, motor dia mati. 3 mati. Babi mati, orang yang langgar mati, motor pun mati. Muka serius kan, sebab nak gurau dengan Umar. Dia pun tak suka, kita pun tak gelak. Dia tak faham. Motor mati. Dan motor mati. Yelah motor mati, enjin dia mati. Babi. Pasal babi. Babi situ. Macam mana ada babi kat situ? Ya? Anda tu ada babi. Mati lagi kawan seorang. Kalau sekiranya datang je syubhah itu, syubhah. Kebanyakan perkara syubhah dia jatuh kepada haram. Maka kena tinggalkan dia. Ini perkara syubhah. Halal tak ustaz? Cek memang halal, tapi kita tak boleh. Daging tu tak boleh. Tadi video pasal babi tadi tu cerita kaitan dengan ikan keli tu. Ustaz, kalau nak makan ikan keli, cari ikan kepala keli yang mukanya lebar sikit, jangan muka yang tajam. Macam-macam spesies orang duk kaji, betul ke? Dr. Razik dah buat kajian tu. Betul doktor? Kepala Dr. Razik tak makan ikan keli kan? Tak makan.
Ikan dia kata kepala yang lebar tu bukan tak makan najis tu. Kalau kepala dia panjang ikan keli tu, susahnya kita nak makan ikan keli. Tengok dulu kepala lebar ke. Kita pergi je tengok ikan keli tu, tengok. Boleh makan, makan. Tengok, tak boleh makan, jangan makan. Itu senang. Duduk ukur dulu kepala. Tuan kedai tu tanya kenapa ni? Kenapa duduk tengok ni? Saya duduk tengok kepala ikan keli awak ni. Dia makan babi ke? Ataupun tak ni? Saya duduk cakap macam tu. Kalau dia cakap macam tu, dah saya makan lah. Saya makan. Itu lebih selamat lagi. Entah memang terbalik dia punya teori tu terbalik. Yang kita makan tu lah yang kepala babi, makan babi. Sebab tu lah diceritakan, diberitahu pada kita. Perkara syubhah ni, dia seolah-olah engkau mengembala, Rasulullah sebut, engkau mengembala di padang rumput yang ada sempadan. Padang rumput yang ada sempadan. Ni yang kita punya, ni padang rumput orang punya. Engkau gembala kambing di tepi sempadan tersebut. Kambing, dia mesti belasah yang tuan dia dan belasah yang tepi tu. Mesti kenanya yang sebelah sini. Jadi perkara syubhah ni macam itulah bandingannya. Dia akan mudah jatuh kepada yang haram ni lebih. Pasti tak kambing tu tak akan makan rumput orang lain. Payah nak pastikan. Memang dia akan makan juga kamu ni barang orang ataupun rumput di tanah orang tu. Jadi bila berlaku je perkara syubhat, tinggalkan lebih baik daripada kita mengambilnya. Itulah namanya sebagai takwa. Ni boleh kot makan ni ustaz. Boleh kot. Boleh kot. Ustaz ni halal tak? Halal lah tu. Ada cop jakim, makan lah. Tanya lagi, ustaz biar betul ustaz. Allah. Bila kau kata biar betul aja, maknanya kau dah timbul satu syak dalam diri kau. Bila dah timbul syak, macam mana hujah orang bagi pun tak payah makan lah. Kat beri ustaz, kat beri. Dia buat betul lah. Macam mana? Ada cop halal. Tanya ustaz ni boleh makan ni ustaz? Boleh makan sebab apa? Badan yang bertauliah, badan yang berkuasa kata dia dah bagi cop halal tu. Boleh makan tak ustaz? Ustaz kata boleh makan lah. Makan. Ya ke ustaz? Biar betul ustaz ni. Mentang-mentang lah. Dia kata gitu. Kalau dah macam tu tak payah makan lah. Senang. Macam mana kita keluar hukum pun tak boleh. Orang tu. Kan? Saya datangkan pakar sains, pakar tu, pakar ni pun. Ini je satu-satunya ustaz yang tu. Yang ustaz buat ujian tu memanglah halal. Yang lagi banyak tu macam mana? Kalau dah macam tu tak payah panggil dah pakar-pakar lain. Cukup dengan diri kita je. Ni halal tak makan ni? Halal, makan. Halal tak ni? Tak. Ulama fiqh dia senang. Fiqh dia dalam kitab lama sampai dia mengibaratkan kita pergi kedai yang non-muslim. Kita pergi kedai, ada gula yang kita nak beli. Kita pergi kali pertama, dia ada daging tu atas tu. Daging benda tadi tu yang kena langgar tu ada atas tu. Kita pergi, haram ni. Kita pusing je, cari kedai lain tak ada. Pusing balik situ dah tak ada. Tak ada gula lain dah ni. Kita beli, padahal gula yang sama. Mereka kata, kalau kau yakin, maka kau belilah dia. Tak ada masalah. Itu fiqh. Tetapi kalau kita nak betul-betul jaga pada hati, bila kau tanya dia, beli tak? Ada syubhah, tinggalkanlah. Maka dia jaga. Bila dia kata yakin, beli, tak ada masalah. Beli. Memang tak ada masalah. Jangan pula yang memang dah nyata haram. Kan haram yang dah nyata ni. Ini haram ni, haram dah nyata. Tak, kita tanya dulu hati kita. Betul tak? Itu dah lari daripada kaedah. Benda yang haram nyata. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, dah selesai masalah tu. Wa bainahuma umur mutasyabihat. Di antara keduanya halal dan haram ni, halal dan halal ni, dia ada yang syubhat tadi. Yang bila yang syubhat kena tinggalkan dia. Tinggal dia lebih baik daripada tu. Orang duk tanya lagi masalah macam-macam. Pelaburan tertentu. Dia tanya kita, ni boleh tak ustaz? Ni boleh. Bagi macam-macam hujah pun dia masih lagi tanya. Tak payahlah keluarkan duit tu lagi senang. Dia duduk tanya. Tak seorang lagi kata dia, saya sangat yakin ni ustaz. Sebab apa? Dia ada panel syariah dan sebagainya. Tak kira lah panel syariah orang kerajaan ke apa, tapi dia yakin dengan tu. Okeylah. Teruskanlah. Tapi bila dia dah timbul dia syak, kan ini labu kat mana ni ustaz?
Entah-entah syarikat arak ke apa ke ni. Bila kau dah tak yakin, keluar itu lebih baik. Semua masalah dah kita kiaskan dia. Allah, kita berhenti sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung sekali. Maka barang siapa ingin selamat daripada bahaya dalam masalah agama, hendaklah menjauhi perkara yang nyata-nyata haram dan menahan diri terhadap perkara halal secara berlebih-lebihan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi di atas. Jadi sekali lagi, erti takwa ialah menjauhi segala sesuatu yang dapat mendatangkan mudarat bagi agama. Apa sahaja yang mendatangkan mudarat bagi agama, kita jauh. Itu adalah artinya takwa. Walaupun dia halal. Jika ingin menetapkan arti takwa dalam maudhu' ilmu sir, adapun perbincangan yang lebih dalam lagi, perbincangan ilmu sir, ilmu rahsia, ilmu perjalanan hati, ialah membersihkan diri daripada tindakan kejahatan yang belum dilakukan dengan niat yang kuat untuk meninggalkannya. Tidak dibincangkan di sini, itu je disebut. Adapun kejahatan itu sendiri terbahagi pada dua. Ilmu sir ni nanti insya-Allah. Ya tuan-puan, sebelum kita baca kitab Minhajul Abidin ni, ada satu kitab yang kita perlu baca. Kitab Ihya dulu kita baca sebelum pada Minhajul Abidin. Lepas tu ada satu lagi Sirus Salikin, kita perlu baca. Jadi kita terus pada pengenalan pada kitab Minhajul Abidin. Jadi Ustaz Sulaiman tu dia dah cantik dah tu, dia ajar kitab Bidayatul Hidayah. Nanti kita pergi kepada Ihya, kita pergi kepada Sirus Salikin. Ada kaitan dengan Minhajul Abidin yang sedang kita bincang insya-Allah. Ada masa, ada kesempatan insya-Allah kita boleh baca lagi kitab karangan Imam Al-Ghazali insya-Allah. Adapun kejahatan itu sendiri terbahagi kepada dua, kejahatan asli yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, kejahatan tidak asli, tidak murni, iaitu yang dicegah oleh Allah, yang sifatnya untuk mendidik, perkara yang dihalalkan tetapi berlebih-lebihan. Misalnya sesuatu perkara mubah ni adalah harus, yang dihasilkan semata-mata kerana dorongan syahwat. Tadilah perbahagian dalam fiqh itu lebih detail. Dia dibahagi daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Yang tahsiniyat ni adalah perkara mubah, dia aksesori, yang berbentuk aksesori. Jadi kita kalau nak jaga takwa kita, walaupun kita dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih pun, jangan tahsiniyat ni ambil secara berlebihan. Tahsiniyat ni, yang aksesori ni ambil secara berlebihan, sebab dia mengurangkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang takwa ni dia bimbang Allah Subhanahu Wa Taala hisab di hari akhirat kelak, sebab Allah Taala hisab ni hisab yang sangat adil, semuanya akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebimbangan itulah, takut-takut kita tidak menjadi orang VVIP yang disebut as-sabiqun as-sabiqun tadi dalam kelompok yang ketiga. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, orang ashabul kanan ni orang kanan, orang yang baik ni ramai juga daripada dengan umat Muhammad dan umat yang terdahulu. Tapi kita nak masuk dalam as-sabiqun as-sabiqun. Insya-Allah kalau ada kesempatan minggu depan kita lihat sedikit sifat-sifat as-sabiqun as-sabiqun, or VVIP Allah Subhanahu Wa Taala ni. Siapa VVIP Allah Subhanahu Wa Taala ni? Yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Jadi kalau kita ambil yang aksesori ni lebih, boleh tak kita jadi VVIP Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang dibimbangi oleh orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi dia keluarkan kaedah tadilah. Kaedah tasawuf kata hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanat, benda tu baik, perkara baik bagi orang yang baik-baik ni. Hasanatul abrar,
bagi orang yang baik, abrar. Orang yang abrar ni orang yang baik. Tetapi yang baik itu pun bagi orang yang muqarrab dengan Allah SWT, yang hampir dengan Allah SWT, dia jadi sayyiatul muqarrabin. Sayyiatul muqarrabin. Ada baju, jubah dia berapa jubah kat rumah? Ustaz buka je lah almari tu. Pilih yang mana je kita ambil. Ada berapa jubah tu? 10 jubah 10 ada baju kita buka. Nak pakai yang mana? Tu 10 tu masuk dalam apa? Keperluan, darurat ataupun tahsiniat. Dah masuk dalam aksesori dah. Lebih dah tu. Masuk dalam mana tu? Yang 3 mungkin keperluannya. Yang keempat tu macam mana nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Halal tak baju tu? Halal baju tu. Tapi nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sangat bimbang kepada perkara tersebut. Takut-takut perkara itulah yang membawa dia lambat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takwa, perbincangan takwa. Insya-Allah kat sini pun kita bincang panjang. Insya-Allah pada minggu hadapan kita lihat kepada nak dapatkan takwa ni, anggota kita kena jaga. Yang lain ni panca indera yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena jaga. Nak dapatkan takwa, yang lain-lain kena jaga. Mata kena jaga. Mata kena jaga. Malam Jumaat bang, jangan lupa balik awal. Kan kita pernah terima WhatsApp macam tu? Jiralian pernah terima WhatsApp tu? Malam Jumaat ni balik awal. Dia hantar gambar tu pada kita. Kita tengok sekali. Sayyidina Ali kata lakal ula wa laisa lakasani. Pada engkau pandangan pertama haram, pandangan yang kedua. Pandangan pertama harus, pandangan kedua tu haram. Kita tutup balik. Macam cantik pula. Kan? Kan? Semua rasa dapat ke? Orang tak. Cap. Seorang lagi cap, keluar misai terus. Kan? Ada kan yang tu? Cap. Kita pun macam cantik lah pula. Buka sekali lagi, cap. Buka lagi, cap. Yang kedua, yang ketiga tu, dia merosakkan mata kita. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditanya. Yang pentingnya ialah dia merosakkan hati kita. Jauh daripada takwa. Agak-agaknya kalau tu berapa bajet 5,000 gaji cukup tak kahwin satu lagi? Dia mula mengganggu khusyuk kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat pun nampak lagi. Cap. Gitu. Jadi kata Imam Ghazali, kalau engkau nak jaga ketakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, panca indera yang lain pun kau mesti jaga. Yang pertama, engkau jaga mata, engkau jaga telinga, engkau jaga lidah, engkau jaga mulut engkau, telinga, mulut, engkau jaga hati engkau, barulah engkau mendapat takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita sentuh pada minggu hadapan. Pertama tentang as-sabiqun tu nanti saya lupa. As-sabiqun dengan panca indera yang mesti kita jaga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ketakwaan yang sebenar kepadanya insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وجعل لكم قصة عنها وعلى أهلنا